السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, pertama sekali saya mohon maaf lah sebab datang agak lewat. Saya keluar daripada Bangi pukul 9, lebih kurang 2 jam terperangkap. Tak apalah, qadarullah ma syaa fa'al. Saya pun tak menyangka, saya ingat 1 jam setengah paling lambat kan. Tapi itulah. Baik, kita sambung semula di surat 101 bagi yang kitab terjemahan. Fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Baik, kata muallif rahimahullah, tidak syak lagi bahawa kehidupan manusia merangkumi pelbagai aspek dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek tersebut melalui peraturan dan perundangan. Oleh sebab itu, fiqh Islam merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bagi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerosakan. Bagi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerosakan. Jadi tidak ada satu hukum pun di dalam hukum Islam melainkan kita akan mendapati ataupun kedua ini adalah aspek yang diraikan. Namun kalau kita bertembung antara masalah, antara kebaikan sesuatu hukum dan kerosakan atau musibah, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka menghindarkan keburukan didahului atau dikehadapankan, diutamakan lebih daripada untuk kita mengambil maslahat. Ini satu kaedah. Kalau ada satu perkara tersebut mendatangkan keburukan, tetapi dia mendatangkan juga kebaikan, maka dilihat mana yang lebih besar. Mana yang lebih besar, aspek yang lebih besar. Kalau aspek keburukannya lebih besar, maka itu diutamakan. Maksudnya kalau aspek mengurangkan keburukan itu lebih besar, maka perkara tersebut diutamakan lebih daripada manfaat perkara tersebut. Jika diperhatikan kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum-hukum syarak yang bersandar kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan ijtihad mereka, kita akan dapati hukum-hukum tersebut terbahagi kepada 7 bahagian. Dan daripadanya dibentuk peraturan umum bagi menjamin kehidupan manusia secara individu atau bermasyarakat. Jadi di sini muallif membahagikan perkara kepada 7, yaitu hukum ibadah, hukum muamalah, itu hukum kekeluargaan, itu munakahat, hukum muamalah, dan hukum pemerintahan atau siasat syariah, kanun kesesaan, dan akhirnya hukum hubungan antarabangsa. Tetapi kalau dalam kitab-kitab fiqh asalnya dia ada 4 saja pembahagian. Kebanyakan kitab-kitab fiqh yang pertama berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Sebab apa? Ini yang diutamakan kerana dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastilah kebiasaan kitab-kitab fiqh akan memulakan dengan ibadah. Kemudian yang keduanya tentang aspek muamalat, yaitu yang berkaitan minta maaf saya. Yang kedua aspek munakahat. Aspek munakahat dahulu. Yang kedua. Yang ketiga barulah muamalat. Muamalat ini yang berkaitan dengan syarikat, yang berkaitan dengan kewangan, yang berkaitan dengan transaksi, dan yang keempat barulah berkaitan dengan jinayat, al-hudud wal jinayat, hukum hakam, undang-undang dan jenayah. Okey, mengapa disusun begitu? Mengapa disusun ke empat hukum yang begitu? Yang pertama itu ibadah, sudah tentu ialah kerana adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan dikehadapankan hukum munakahat yang kedua kerana aturan syarak ini memerhatikan juga bagaimana hajatnya manusia. Jadi hajatnya manusia ini kepada keluarga didahulukan daripada muamalat. Daripada muamalat. Kemudian barulah datang hukum hakam berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan perniagaan dan sebagainya. Kemudian barulah datang
Yang keempat, hudud dan jenayah. Kerana kebiasaannya, kata para ulama, apabila syahwat perut dan syahwat kemaluan sudah dipenuhi, maka manusia ini akan melampaui batas. Sebab itu datang hukuman. Syariah menjelaskan hukuman tentang jika berlaku melampauan dalam perkara-perkara yang melibatkan syahwat nafsu dan syahwat yang berkaitan dengan perut. Sebab itu diletakkan di tempat yang keempat. Adapun di sini, apabila muallif membahagikan kepada 7 bahagian, ada sebahagiannya seperti al-ahkam al-muta'alliqah bil-iqab al-mujrimin. Sini yang kelima, apa ditulis? Yang kelima tersebut, qanunul uqubat, kanun keseksaan dan hukum hubungan yang terbangsa. Ini biasanya masuk dalam yang keempat tadi lah. Masalah hudud dan muamalat. Adapun yang ke-7, hukum hakam berkaitan dengan akhlak, bil akhlak wal hashmah. Ini sebenarnya tidak dibicarakan dalam kitab fiqh. Tidak dibicarakan dalam kitab fiqh secara asalnya. Hukum hakam akhlak ini, al-ahkam al-muta'alliqah bil akhlak wal hashmah, tidak dibicarakan dalam hukum fiqh. Bahkan kalau kita balik daripada ta'rif fiqh asal dari ta'rif fiqh yang ada harapan dari hukum hakam akhlak ini terkeluar. Hukum hakam akhlak ini terkeluar. Tapi ialah muallif mungkin meletakkan di sini kerana mungkin ada perkara yang berkaitan dengan akhlak yang juga dibicarakan, tapi kebiasaannya tidak dibicarakan. Dia taba'an. Para ulama membicarakan hukum akhlak dalam kitab fiqh ini taba'an. Maksudnya sebagai penyempurnaan atau perkara yang secondary. Tapi bukan perkara yang primary. Sebab kitab-kitab akhlak dia ada kitab khusus. Bahkan Imam Bukhari sendiri ada kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab kita tahu kita ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari ada kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab. Sebab kitab adab ini kadang-kadang adab ini dia tidak sangat berkaitan dengan hukum. Bukan dia tak berkaitan langsung, tapi ada yang lebih melibatkan penjagaan maruah, yang mana ini tidaklah orang kata sampai kepada hukum wajib ataupun sunat. Sebagai contoh, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, laisa minal muru'ah al-waqar fil bustan, atau kama qil, tidaklah daripada maruah ataupun satu bentuk etika yang baik bagi seseorang lelaki, dia menjaga al-waqar, iaitu kepribadian dia, menjaga macho lah senang kata dalam bahasa pasarnya, fil bustan, di taman-taman ketika dia sedang bersukaria ataupun sedang orang kata beriadah tengah waktu leisure dengan keluarga mereka. Sebahagian asatizah ataupun para ulama kadang-kadang dijaga sangat perkara tersebut. Sebab ilmu ni memang perlu daripada satu sudut, ketika majlis ilmu memang perlu dijaga etika tersebut. Tetapi sehingga membawa perkara tersebut dibawa ketika waktu riadah, waktu bersama keluarga serius sentiasa, itu sebenarnya tak wajar. Tak wajar. Imam Syafi'i mengatakan tersebut. Kan ada orang dijaga sangat kan maconya, kononnya nak menjagakan haibah lah, haibah agama kan, wibawa, tapi sebenarnya itu bukan perkara yang dituntut. Sebab itu syariat ini sempurna. Dia tidaklah sentiasa kita serius. Bahkan Nabi kita SAW dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga pernah menyebutkan apa hadisnya, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أو كما قال, dahulunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittikh, pernah main baling-baling tembikai. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. Tetapi apabila haqaiq, perkara yang memerlukan urusan yang sebenar-benarnya, humur rijal, mereka adalah sebenar-benar tokoh. Hadis ni hadis hasan. Kalau pertama saya dengar oleh Syekh Anis Tahir di Masjid Nabawi, dan beliau menghasankannya. Syekh Anis Tahir ni salah seorang pengajar lah di Masjid Nabawi dan juga di Jamiah Islamiyah. Kali pertama saya dengar hadis ni rasa canggung jugalah. Para sahabat Nabi bermain baling-baling tembikai. Tapi itulah kenyataannya. Walaupun kita selalu diperlihatkan dengan
wibawanya para sahabat, seriusnya mereka, bersungguhnya mereka dalam menuntut ilmu dan dalam melakukan ibadah, tapi mereka ada masa-masa mereka tidak sentiasa serius. Mereka ada masa-masa mereka bersukaria, beriadah dan sebagainya. Jadi pendek kata itu di dalam bab akhlak, ia tidak disentuh sangat dalam bab fiqh sebenarnya. Jadi wallahu alam, muallif meletakkan di sini tab'an atau mutammiman sebagai penyempurnaan atau perkara yang secondary dibahaskan dalam kitab fiqh. Adapun secara kebiasaannya 4 perkara ini, 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Okey. Kemudian pertimbangan fiqh untuk mengelakkan kesulitan, mura'atul fiqh al-islam al-yusr wa raf'ul haraj. Wa raf'ul haraj. Baik. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia melalui hukum hakam yang disyariatkan. Justru hukum-hukum tersebut mampu dilaksanakan oleh manusia. Apabila seorang mukallaf menghadapi kesulitan di luar kemampuannya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dan ia boleh membawa kepada bebanan yang lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu, maka agama membuka pintu kemudahan dan keringanan kepadanya. Bahkan ini sebenarnya kaedah dalam qawaid al-fiqhiyah, idza dhaqa al-amr ittasa'. Jika sempitnya sesuatu urusan, maka syarak akan membuka keluasan. Dan ini adalah kaedah yang banyak terpakai dalam masalah-masalah fiqhiyah. Idza dhaqa al-amr ittasa'. Yani ittasa'u syara'. Jika sempitnya sesuatu urusan, maka syarak akan membuka keluasan. Namun begitu, ianya juga dipadankan dengan satu kaedah lain yang mana berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah yang boleh kita lakukan tidak jatuh dengan kesusahan tersebut. Ini kita sudah sebutkan contohnya, semisal contoh solat dalam kapal terbang kan. Solat dalam kapal terbang kita sudah sebutkan contohnya, walaupun ada kesukaran untuk jatuhnya beberapa rukun yang tertentu. Misalnya sujud, kan tak boleh sujud di dalam kapal terbang. Tetapi kalau kita boleh mendirikan rukun yang lain seperti berdiri, maka wajib berdiri. Yang mana saya sudah sebutkan sebagian manusia dia mengambil remeh perkara tersebut, maka diduduk saja daripada awal sehingga akhir. Ini salah sebenarnya. Tidak boleh. Kalau boleh berdiri, mampu berdiri untuk takbir, untuk al-Fatihah, ini kita tahu rukun, maka perlu berdiri ketika itu. Kalau berlaku kegoncangan dan sebagainya, itu lain cerita. Itu dibenarkan kita untuk duduk. Tetapi dalam keadaan mampu berdiri. Sebagai manusia dia akan ingat, okey, solat dekat kapal terbang, ada seat, maka duduk daripada awal sehingga akhir. Ini salah sebenarnya. Ini salah. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah tidak jatuh dengan kesukaran yang berlaku. Sebab itu antara airline saya suka Saudi Airlines lah. Sebab belakangnya dia ada tempat solat. Puan kan yang tanya pasal soalan tasyahud. Betul ya? Tasyahud bukan sebab saya tak ingat sebab dia waktu petang. Ya, tapi saya tak datang lagi sebab saya dah tanya, saya dah jelaskan, tak apalah. Baik. Dan begitu perkara ini kita perlu perhatikan dalam perkara-perkara yang kita mampu lakukan. Ini kalau dalam bab ibadah, apatah lagi dalam bab akidah. Iaitu kalau berlaku sesuatu perkara, kita tahu selemah-lemah iman adalah kita mengingkarinya. Kalau berlaku satu kemungkaran, yang mana kadang-kadang kita lihat masalah ini juga tidak diberikan perhatian. Misalnya apabila kita bergaul dengan kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, di mana kita menyertai semua aktiviti mereka, yang sepatutnya aktiviti yang berlaku di dalamnya pelanggaran syarak, apatah lagi yang melibatkan kesyirikan, maka itu tidak patut disertai. Dan sepatutnya paling kurang kita kena sedar itu merupakan satu kemungkaran. Kita ingkar. Ataupun misalnya kita ada tour guide, misalnya sebab benda pada perkara yang di lapangan realiti saya pernah lihat, ada sebahagian
pelancongan apabila membawa kita misalnya ke tempat-tempat seperti Jepun atau Korea, membawa kita ke tempat-tempat kuil mereka. Kuil mereka yang memang sebahagian daripada budaya mereka. Sebahagian daripada budaya mereka kan, yang nampak memang kuil mereka, tokoh mereka cantik, dipelihara, fotogenik, boleh digambar-gambar dan sebagainya. Kalaupun tidak mampu kita katakan keluar daripada lawatan tersebut, sebab ialah dengan satu kumpulan kan, at least kita sedar bahawa kesyirikan di situ perlu diingkari. Perlu diingkari. Jangan kita sama-sama tangkap gambar juga, tangkap ya, sebab nampak ke tokong dekat Jepun cantik. Jadi ini kadang-kadang tidak disedari. Jadi dan itu adalah dha'aful iman. Selemah-lemah iman kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila melihat kemungkaran, kita perlu mengingkarinya sekurang-kurangnya dengan hati kita. Begitu juga kemudian seterusnya al-mukallaf mana وليس في حكم يعجز الإنسان أن أداء القيمة إذا ما نال المكلف خرج عن حدود قدرته. Mana dekat sini? Okey, apabila seorang mukallaf menghadapi kesulitan di luar kemampuannya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dan ia boleh membawa kepada bebanan yang lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu, maka agama membuka pintu kemudahan dan keringanan kepadanya. Yaitu sebab itu kita dapati di dalam syariat ini ada satu bab dinamanya bab rukhsah. Bab rukhsah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang mukmin itu mengambil rukhsah. Seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, oleh Imam Ahmad rahimahullah. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka untuk didatangi rukhsah yang diberikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci untuk didatangi maksiat kepadanya. Jadi perkara rukhsah ini jangan kita ingat bahawa kalau kita mampu maka kita tak ambillah. Misalnya salat bermusafir kan. Sebagian orang ada salah faham bahawa kata tak apalah, salat 4 itu lebih bagus. Sebab lebih banyak rakaat, sedangkan itu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana semata-mata soal mampu atau tidak, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita, maka sewajarnya kita mengambilnya. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis ini tidak menunjukkan persamaan daripada semua sudut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk didatangi rukhsahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci untuk didatangi maksiatnya, walaupun dengan takrir, dengan pendapat yang kita katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala suka untuk kita melakukan rukhsah yang sudah diberikannya. Rukhsah ini tidak semua satu peringkat. Ada keadaan yang mana walaupun rukhsah diberikan di situ, tetapi azimah ataupun perkara asal yang syariat tentukan itu lebih disukai. Contohnya dalam masalah ketika seseorang itu dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, diancam untuk dibunuh jika dia tidak mengatakan perkataan kufur. Okey, di dalam syariat memang dibenarkan untuk dia mengucapkan perkataan kufur untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi kalau dia maksudnya hatinya tetap dan mampu, dia sanggup berkorban untuk menyatakan perkataan yang hak tauhid, maka itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah tentu tidak sama, tidak semua sama tahapannya. Justru rukhsah yang ini tidak semua satu peringkat. Tapi secara umum apabila Allah Subhanahu wa taala dan nabinya mensyariatkan sesuatu rukhsah, maka ianya disukai untuk kita mengambilnya. Dan bagaimana kita nak tahu rukhsah tersebut dibenarkan untuk kita atau tidak? Ini kita kena belajar fiqh lah. Kita kena belajar fiqh. Baik. List dia sebenarnya memang semua tersebut ada dibicarakan dalam kitab fiqh. Cumanya dia tak dikompilekan dalam satu list lah. Dia tak dikompilkan. Rukhsah tu memang ada dalam setiap kitab fiqh, memang setiap bab dia ada dibicarakan rukhsah-rukhsahnya.
Cumanya dia tak dikompilkan dan tidak disegmenkan mengikut rukhsah yang utama diambil, rukhsah yang dibenarkan dan sekadar hukum jawaz, sekadar hukum harus, tidak dikompilkan lagi. Itu mungkin perlukan usaha lah penulisan. Perlukan sesuatu penulisan. Macam mana nak tahu? Kena belajar satu bab lah. Dia unless kalau ada penulisan satu khas, dia dah compile kan. Macam tu lah. Baik. Contoh? Okey. Oh, tu maksud rukhsah yang begitu. Maksud rukhsah yang begitu. Okey. Maksud rukhsah yang begitu itu terbahagi kepada dua juga. Sebab itulah dia contohnya lah kita ambil tadi apa contoh tadi sapuan lah kan. Contoh sapuan lah, ambil satu contoh. Kalau ketika musafir tidak syak lagi bahawa itulah yang paling afdal. Tidak syak lagi bahawa itulah yang paling afdal, ataupun saya cenderung bahawa itu yang afdal. Saya cenderung bahawa itu yang afdal. Tetapi di dalam keadaan kita bermukim, walaupun dibenarkan sebab dia ada tempoh mukim 1 hari saja, tempoh sapuan tersebut. Nanti kita mungkin akan sentuh secara detail lah dari syarat-syarat dia. Tapi dalam bermukim, walaupun ada rukhsahnya ketika kita untuk dibenarkan kita menyapu, membuat sapuan, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara asal dalam ketika bermukim Nabi akan sapu atas kaki. Itu asal sapuan. Asal basuhan, asal wudu, iaitu kita membasuh kaki. Asal wudu. Tapi rukhsah di situ adalah rukhsah yang jawaz, rukhsah yang diharuskan, bukan rukhsah yang afdal, bukan termasuk dalam rukhsah yang afdal. Jadi mengapa begitu? Ada beberapa sebab, antaranya sebabnya kalau kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membasuh kaki. Jadi itu yang asal. Maka apabila itu yang asal, sudah itulah itu yang lebih utama. Adapun ketika musafir, musafir ini memang dibina atas keringanan, atas sifat keringanan. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis bahawa safar qita'atun minal azab, bahawa safar ni satu potongan daripada azab. Maksudnya dia menyukarkanlah, senang kata menyukarkan. Maka prinsip asal dalam ketika bermusafir diberikan keringan dalam masalah hukum hakam fiqhiyah. Maka di sana rukhsah yang diberikan dalam keadaan musafir kebanyakannya ianya utama kita ambil dalam keadaan musafir. Ini satu kaedah lah. Satu kaedah, rukhsah di dalam keadaan musafir kebanyakannya utama untuk kita ambil. Okey? Dan itu satu jawapan lah untuk satu masalah saja. Jadi untuk masalah-masalah lain perlu kembali kepada bab-bab yang asal lah, yang secara terperincinya. Jadi itu mungkin nanti kita akan sentuhlah secara rinci di dalam babnya nanti insya-Allah. Itu jawapan secara ringkas. Baik. Jadi dalil menunjukkan Islam ini sebagai agama yang mudah. Tiada dalil yang lebih jelas menunjukkan Islam agama yang memberi kemudahan selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tiada dalil yang lebih jelas menunjukkan Islam agama yang memberi kemudahan selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad din yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Jadi contoh kemudahan yang diberikan oleh Islam. Yang pertama, as-salatu qa'idan liman yashqa 'alaihi al-qiyam. Bersolat di dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu untuk berdiri. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Bersolatlah kamu secara berdiri, jika tidak mampu maka secara duduk, dan jika tidak mampu juga bersolatlah secara mengiring. Ini salah satu contoh. Begitu juga memendekkan salat qasar, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan menghimpunkan 2 salat bagi orang yang bermusafir, jamaah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah berdosa mengqasarkan, memendekkan sembahyang. Qasar, masalah jamaah ni juga banyak kekeliruan dalam mazhab kita. Antaranya kekeliruan yang tersebar luas adalah ketika jamaah takhir, maka aula diutamakan untuk kita salat asar dulu. Biasanya dengar begitu kan? Saya rasa ramai dengar begitu. Dan saya juga belajar begitu dahulu. Tetapi sebenarnya bukan aula, boleh sahaja. Boleh sahaja. Yang utama adalah mengikut tertib zuhur dahulu. Dan bahkan itulah sunnah. Bahkan itulah majoritinya para ulama. Bahkan kalau dalam mazhab lain batal salat tidak mengikut tertib. Hanya saja mazhab kita bersendirian. Saya tidak tahu dari mazhab lain atau tidak, tapi mazhab kita minoriti dah dalam masalah ni, iaitu tertib ketika jamaah takhir bukan merupakan syarat. Tetapi ianya diutamakan. Tetap lebih utama untuk ikut tertib. Tapi masalahnya dalam masyarakat kita kebanyakannya faham bahawa utamanya untuk salat asar dahulu. Saya tak tahu bagaimana perkara ini muncul. Tapi saya tak jumpa lagi. Saya cuba cek dalam Al-Mu'tamad. Saya cuba baru ni saya cek dalam Al-Khatib Syirbi pun tidak menjumpai perkara tersebut. Saya masih lagi cuba mencari di mana munculnya yang poin yang mengatakan bahawa salat jamaah takhir itu lebih diutamakan ketika jamaah takhir. Adakah dia merupakan salah satu perkataan dalam fuqaha Syafi'iyah? Tetapi mu'tamadnya memang secara jelas disunnahkan yang utamanya mengikut tertib. Ini salah satu kefahaman yang perlu diperbetulkan. Perlu dibetulkan dalam mazhab kita. Cumanya dibenarkan. Baik. Itu pun nanti ada perbahasannya, kita bahaskan dalil-dalilnya insya-Allah. Sebab ini bukan babnya lagi. Baik. Dan jamaah ini lebih luas daripada masalah qasar lah. Begitu juga di sini hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asri idza kana 'ala zahri sayran wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan salat zuhur dan asar ketika baginda bermusafir, begitu juga baginda menghimpunkan salat maghrib dan isya. Baik. Saya agak lajulah sebab kita dah lambat kan. Saya tak jelaskan lebih panjang. Jadi sumber-sumber fiqh, sebagaimana dijelaskan bahawa fiqh Islam adalah himpunan hukum hakam syara' yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Semua hukum adalah berdasarkan kepada 4 sumber berikut. Ini sumber yang utama ya. Kalau ikutkan banyak lagi. Ada istishab, ada amal ahlul Madinah dan sebagainya. Ini yang utama. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia. Ini bukan ta'rif Quran ni. Ini bukan ta'rif Quran ya, sebab ta'rif Quran ni lain. Tak apalah, kita bacakan. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya keimanan. Ia tertulis di lembaran-lembaran kertas. Al-Quran juga merupakan sumber rujukan bagi menentukan hukum fiqh Islam. Ta'arif, sebab dia ada ta'arif yang khusus. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Al-muta'abbad, yang kita beribadah dengan huruf-hurufnya, pembacaan huruf-hurufnya. Itu ta'arif Quran. Dekat sini dia description lah. Description umum. Jadi Quran dia ada deskripsi, dia ada ta'arif khusus. Ta'arif khusus adalah Al-Quran yang akan ada 4, sekurang-kurangnya 4 lah. Kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan kita beribadah al-muta'abbad bitilawatih.
yang kita beribadah dengan membacanya. Sebab dia untuk membezakan antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya wahyu. Al-Quran dan sunnah dua-duanya wahyu. Cuma berbeza, sunnah ni kita tidak beribadah dengan kita baca huruf dia, tak. Kita dapat pahala melalui kefahaman, melalui melalui kita mengagungkan sunnah tersebut. Tapi kita tak, contohnya kita tak baca sunnah tersebut, huruf-hurufnya kita dapat pahala. Bukan begitu. Tapi Quran setiap huruf tu pahala. Jadi dibezakanlah ta'rif tersebut. Walaupun dua-duanya wahyu. Dan dua-duanya ada juga diturunkan wahyu al-hadis atau sunnah diturunkan juga melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sebab itu perlu adanya pembezaan daripada ta'rifan, supaya kita faham apa perbezaannya Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Baik. Apabila menghadapi sesuatu masalah, maka hendaklah kembali kepada Quran terlebih dahulu untuk mencari hukum. Kembali kepada Quran dahulu mencari hukum. فإذا أعطم سلا رجعنا كل شيء إلى كتاب الله عز وجل نبحث عن حكمها فيها فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا به ولم نرجع إلى غيره. Okey. Maka hendaklah berhukum dengannya dan tidak boleh merujuk kepada yang lain daripada Quran. Tidak boleh merujuk kepada yang lain daripada Quran. Iaitu kalau kita hendak mendapati hukum asal lah. Hukum asal. Sebab Quran dan sunnah ni tak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Quran untuk litubayyana lin-nas, untuk engkau wahai Muhammad menerangkan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka dia tak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah. Mustahil satu hukum tersebut boleh berpisah. Bahkan nanti kita akan bicarakanlah di dalam sunnah. Bahkan perbahasan Quran, perbahasan sunnah ni sebenarnya perbahasan yang panjang. Perbahasannya di mana? Bukan di kitab fiqh. Perbahasannya di dalam kitab usul fiqh. Di dalam kitab usul fiqh. Bagaimana nak faham dalil daripada Quran, apa lafaz-lafaz Quran yang menunjukkan perintah, apa lafaz-lafaz Quran yang menunjukkan larangan dan sebagainya. Itu perbahasan usul fiqh lah. Perbahasan usul fiqh. Tapi pendeknya di sini Al-Quran menjadi dalil. Menjadi dalil. Jadi apabila ditanyakan hukum arak, berjudi, pemujaan batu-batu berhala dan penentuan nasib melalui anak panah, maka hendaklah kembali kepada Quran. Nescaya akan didapati di dalamnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dan di sini disebutkanlah beberapa contoh tentang riba, tentang masalah riba dalam berjual beli, tentang masalah hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan hendaklah mereka menutup leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Maksud menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala ialah menutup bahagian atas tubuhnya, dada dan leher berserta kepala. Hukum tersebut juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik, dan maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi demikianlah Quran merupakan sumber pertama hukum hakam fiqh Islam. Walau bagaimanapun ayat-ayat Quran tidaklah menjelaskan semua jenis masalah yang kecil, semua jenis masalah yang terperinci lah, dan tidak menerangkan semua hukum serta menyatakan nas mengenainya.
Sekiranya Al-Quran berbuat demikian, tentulah lebih berganda banyaknya daripada keadaan sekarang. Baik. Sesungguhnya Al-Quran hanya menerangkan akidah secara terperinci dan secara umum tentang ibadah dan muamalah. Wa innama nass Al-Quran kana 'ala al-aqaid tafsilan. Dalam masalah akidah, Quran akan menjelaskan masalah akidah secara terperinci. Adapun dalam masalah ibadah dan muamalah, maka ianya hanya menggariskan panduan umum. Itu bezanya. Beza antara kedua aspek tersebut, pendekatan Quran dalam kedua aspek tersebut. Manakala sunnah pula menghuraikannya secara lebih terperinci. Contohnya Al-Quran menyuruh manusia mendirikan salat tanpa menjelaskan cara melakukannya dan bilangan rakaatnya. Begitu juga dalam masalah mengeluarkan zakat, ia tidak menerangkan kadar, nisab dan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Al-Quran seterusnya memerintahkan manusia melaksanakan janji-janji yang dibuat tapi tidak menjelaskan akad-akad janji yang sah, yang wajib ditunaikan dan disempurnakan. Demikianlah juga dalam banyak masalah yang lain. Jadi biasanya Quran ini secara ijmal sahaja. Sebab itu kata Auza'i, qala Auza'i, al-kitab ahwaju ila sunnah min as-sunnah ila al-kitab. Al-Quran, kata Al-Auza'i rahimahullah, lebih memerlukan sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Al-Quran memerlukan, lebih berhajat kepada sunnah daripada sunnah memerlukan kepada Quran. Bukan maksudnya Al-Quran itu lebih rendah darjatnya daripada sunnah, tidak. Secara ijma' Al-Quran adalah lebih tinggi martabatnya, kedudukannya. Tetapi daripada sudut pendalilan, keduanya berada di martabat yang sama. Okey, daripada sudut pendalilan. Sunnah, dan kita kembali kepada sunnah. Sunnah ialah semua yang diambil daripada Nabi SAW, iaitu perkataan, perbuatan dan pengakuan. Contoh perkataan Nabi SAW ialah hadis. Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr." Mencaci atau mencela Islam, orang Islam adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Itu contoh perkataan. Contoh perbuatan pula ialah hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang apakah yang dibuat oleh Rasulullah SAW di rumahnya, Aisyah menjawab, "Ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi." Qalat, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadarat as-salatu qama ilaiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kerja keluarganya, yaitu membantu mereka, dan apabila tiba waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menunaikannya. Dan daripada sudut usul fiqh, hadis-hadis perkataan diutamakan daripada hadis perbuatan apabila berlaku pertembungan dalam masalah pendalilan. Sebab itu kita akan dapati ada hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis qauli, yang mana ini banyak aspek yang boleh sentuh. Tapi ada setengah hadis perbuatan, yang hadis perkataan Nabi SAW, tetapi Nabi SAW kita tidak menjumpai, bahkan Nabi tidak melakukannya. Contohnya hadis tentang fadilat melakukan umrah ketika bulan Ramadan. Nabi SAW secara jelas mengatakan, siapa yang melakukan umrah pada bulan Ramadan, kahajjatin ma'i, seolah melakukan haji bersama aku. Hadis ini jelas. Nabi menggalakkan untuk melakukan umrah pada bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW tak pernah buat umrah pada bulan Ramadan. Nabi hanya melakukan pada bulan Zulqa'dah ketika hidup. Sebab itu, untuk mengetahui sesuatu hukum, tidak boleh kita terhad kepada perbuatan Nabi SAW. Perlu dikumpulkan semua hadis Nabi yang berkaitan dengan perbuatan, yang berkaitan dengan perkataan, yang berkaitan dengan pengakuan Nabi SAW, barulah kita keluar dengan hukum yang lebih jelas dan holistik, yang lebih sempurna. Kalau tidak, kita akan dapat gambaran yang kurang, yang rancu, yang cacat dan sebagainya. Contoh pengakuan adalah sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi melihat seorang lelaki bersolat 2 rakaat setelah menunaikan solat subuh. Lalu baginda bersabda, "Salat subuh raka'atan." Faqala ar-rajul, "Inni lam akun sallaitu raka'atan allatayn qablahuma fasallaituhuma al-an." Solat subuh 2 rakaat sahaja. Lelaki berkata, "Aku belum bersolat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka aku melakukannya sekarang." Lalu Rasulullah SAW pun diam. Maksudnya Nabi membenarkan perkara ini. Bahkan sebenarnya memang ada pun Nabi SAW perintah ataupun melakukan salat sunat subuh bagi sesiapa yang meninggalkannya.
Sebab itu pengakuan ini hanya berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sajalah. Yang diambil sebagai pengakuan adalah apa yang berlaku pada zaman Nabi sahaja. Yang berlaku pada zaman Nabi sahaja. Ada orang mengatakan, berdalilkan bahawa ada sahabat yang mengatakan sami'allahu liman hamidah, kan, perkara tersebut tidak berlaku, Nabi tak ajar. Kemudian apabila sahabat tersebut mengatakan apa, sami'allahu liman hamidah, hamdan kathiran tayyiban barakan fih, dia menjawab hamdan kathiran tayyiban barakan fih, maka Nabi SAW mengatakan dibuka pintu-pintu langit untuk mendapatkan pahala daripada ucapan lelaki tersebut. Dan orang mengatakan bahawa ini dalil dibenarkan untuk dibuat satu perbuatan yang asalnya tidak digariskan oleh Nabi SAW. Dan ini salah. Sebab siapa yang boleh nampak malaikat turun ketika sesuatu perbuatan itu dilakukan? Nabi saja. Kalaulah tidak Nabi SAW benarkan perbuatan tersebut, maka ia tidak benarkan. Dan bahkan ada perbuatan yang sahabat buat, Nabi tak benarkan. Maka ini membuktikan bahawa tidak bolehlah melakukan perbuatan dengan min tilqa'in nafs, daripada kita sendiri. Ini bukan dalilnya. Kalau zaman Nabi SAW ada Nabi untuk tegur. Walaupun sahabat buat, betul, sahabat buat, tapi Nabi ada untuk tegur, membenarkan dan menyalahkan, maka tidak ada isu. Tetapi bila Nabi SAW tak ada, siapa yang boleh melihat bahawa perbuatan tersebut disambut oleh malaikat ataupun digalakkan oleh syaitan? Siapa tahu? Siapa tahu? Jadi ini merupakan perkara yang sangat, orang kata, mengarutlah untuk berhujah dengan perbuatan sahabat, dengan takrir pengakuan Nabi SAW. Baik, martabat sunnah. Martabat sunnah. Sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran. Dengan erti kata yang lain, adalah merujuk Al-Quran dahulu, kemudian sekiranya tidak didapati hukum di dalamnya, barulah merujuk kepada As-Sunnah. Ini seperti kita katakan daripada sudut kemuliaan, bukan daripada sudut pendalilan. Daripada sudut pendalilan, keduanya berada di martabat yang sama. Apabila didapati hukum tersebut dalam sunnah, maka hendaklah mengamalkannya sebagaimana beramal Al-Quran. Dengan syarat hukum tersebut mestilah sabit daripada Nabi SAW dengan sandaran, iaitu sanad yang sahih. Soalan bersyakil mujmal al-fajr. Okey. Peranan sunnah adalah menjelaskan dan menerangkan isi kandungan Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan bahawa Al-Quran menyatakan dalil wajib salat dalam bentuk yang umum, manakala sunnah pula menerangkan dengan terperinci cara-cara melakukannya dari segi perkataan dan perbuatan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersalat. Al-Sunnah telah menerangkan cara-cara melakukan ibadah haji, sebagaimana hadis bahawa Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah contoh daripada cara-cara melakukan ibadah haji kamu. Begitu juga sunnah telah menerangkan perjanjian, akad yang harus dan yang haram dalam muamalat dan lain-lain lagi. Baik, kemudian yang seterusnya al-ijma'. Saya lompat terus ya. Al-ijma' bermaksud persetujuan semua ulama mujtahid dalam kalangan Nabi Muhammad SAW pada satu-satu zaman terhadap satu-satu hukum syarak. Ta'rif ini tepatlah ittifaq jami'ul ulama al-mujtahidin min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asr min al-usur ala hukm syar'i. Ta'rif ini betul. Al-ijma' di sini memang ta'rif yang sebenarlah, ta'rif orang kata ta'rif akademik, ta'rif yang bertepatan dengan ilmu tersebut. Al-ijma' bermaksud persetujuan semua ulama mujtahid. Semua ulama mujtahid, ya, ulama mujtahid dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu zaman terhadap sesuatu hukum syarak. Justru apabila para ulama sama ada pada zaman sahabat atau selepasnya bersepakat terhadap satu hukum syarak, maka persepakatan mereka dikenali sebagai ijma'. Hukum beramal dengannya adalah wajib. Bahkan boleh jatuh kufur bagi mereka yang melanggar ijma' dengan sengaja. Bagi mereka yang melanggar ijma' dengan sengaja. Yang tak tahu
diberikan uzur. Tetapi yang melanggar ijma' ini, melanggar ijma' dengan sengaja boleh jatuh kufur. Dalilnya ialah Nabi SAW pernah menyatakan bahawa ulama Islam tidak akan bersepakat dalam perkara kesesatan. Oleh itu apa-apa yang disepakati oleh ulama adalah benar. Cumanya masalah ijma' ni masalah yang panjang lah. Semua dalil-dalil ini tidak dibahaskan secara teliti dalam masalah fiqh. Dibahaskan secara teliti dalam usul fiqh. Sebab ijma' ni ada banyak jenisnya. Ijma' sukuti, ijma' yang al-mudda'a, apa? Yang orang-orang idda'a al-ijma', orang dakwa ijma', sedangkan ia bukan ijma'. Jadi perbahasannya panjanglah. Sebab nak berlaku ijma' ni bukan sesuatu yang mudah, tapi boleh berlaku. Apatah lagi zaman sahabat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya sebutkan perkara tersebut supaya kita kadang-kadang tidak tertipu. Kadang-kadang ada orang suka gunakan ijma' ni, sedangkan perkara tersebut bukan ijma'. Dan sepatutnya yang lebih tepat sekarang saya melihat pada zaman sekarang yang lebih menepati disiplin ilmu adalah dia menakalkan siapa yang kata ijma' tersebut. Misalnya Imam Nawawi mengatakan menakalkan ijma' dalam perkara ini. Ibn Hazm menyatakan ijma' dalam perkara ini supaya boleh disemak. Kadang-kadang dan banyak berlaku perkara yang didakwa ijma' tersebut. Misalnya ijma' Imam Nawawi sendiri rahimahullah pernah mendakwa ijma', tapi perkara tersebut tidak berlaku kesepakatan. Jadi perkara ini perlu diberikan perhatian. Sebab berlaku salah guna akan ijma'. Kerana dia dalil yang besar. Ijma' ni. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, "Sa'altu Allah azza wa jalla alla yajma'a ummati 'ala dhalalatin fa'ataniha." Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menghimpunkan umatku di dalam kesesatan, lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenankannya. Jadi contoh di ijma' di sini, contohnya para sahabat Nabi SAW bersepakat menetapkan bahawa datuk mendapat 1/6 bahagian daripada harta pusaka apabila semati mempunyai anak lelaki dan tiada bapa. Dan bayangkan kalaulah 4 para sahabat Nabi SAW bersepakat, itu saja satu hukum yang kita katakan sangat kuat. Sebab Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti para khalifah yang terpimpin ini. Apatah lagi kalau semua para sahabat bersepakat, sudah tentu itu satu hukum yang kuatlah, menjadi dalil bagi kita. Martabat al-ijma'. Ijma' merupakan sumber rujukan ketiga daripada sumber-sumber hukum. Apabila tidak terdapat sesuatu hukum dalam Quran dan Sunnah, maka hendaklah diselidiki sama ada perkara tersebut disepakati oleh para ulama ataupun tidak. Ini penting ni. Apabila tidak terdapat sesuatu hukum dalam Quran dan Sunnah, maka hendaklah diselidiki sama ada perkara tersebut telah disepakati oleh para ulama atau tidak. Sekiranya telah disepakati ia adalah merupakan ijma' ulama, maka ia mesti diterima dan diamalkan. Sebab bahkan berlaku dalam kalangan para alim yang masyhur. Saya tak nak sebutkan contohnya, yang mana perkara tersebut sudah berlaku ijma', tetapi alim tersebut melanggarnya kerana tidak didapati ataupun secara jelaslah didapati dalam Quran ataupun Sunnah. Jadi ini bahaya juga kalau kita lihat perkara ini, dan ini mungkin satu aspek lagi ataupun tajuk lah yang mungkin kita boleh sebutkan di waktu-waktu yang lain. Sebab ini sensitif sikit, menyentuh pribadinya para ulama dan hukum mereka. Sebab yang dalam kepala saya sekarang ni contoh yang sensitif sikit. Jadi al-qiyas di sini, maksud al-qiyas ialah mengaitkan sesuatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara lain yang dinaskan hukumnya kerana ada persamaan, iaitu illah sesuatu hukum pada keduanya. Oleh itu hendaklah merujuk kepada al-qiyas apabila tidak mendapati ayat-ayat Quran, Sunnah dan ijma' ulama yang menjelaskan hukum sesuatu masalah. Dan secara hakikatnya al-qiyas ini kesemua para ulama menerima qiyas ini. Cumanya mereka tidak menerima qiyas ini apabila dianya bertentangan dengan sunnah. Iaitu bertembung dengan sunnah. Dan para ulama berbeza dalam kadar pengamalan mereka dan metodologi mereka dalam mengamalkan qiyas. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah, dia mendahulukan makna hadis dhaif, hadis dhaif daripada qiyas. Apa maksudnya? Contohnya tidak didapati daripada
hadis-hadis yang sahih tentang sesuatu hukum. Perkataan sahabat pun tak ada. Ijma' pun tidak ada dalam masalah tersebut. Jadi mungkin para ulama, kebanyakan para ulama akan, ataupun kita mengambilkan para ulama Syafi'iyah akan mengambil qiyas dalam masalah tersebut untuk dikeluarkan hukum yang tidak jelas dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah dia tidak pergi terus kepada qiyas. Dia pergi dahulu lihat ada tak hadis dhaif. Lihat dahulu ada hadis dhaif tidak. Sebab qiyas ni penggunaan akal. Maka kata Imam Ahmad, makna yang didapati daripada hadis dhaif lebih aula, lebih utama untuk digunakan berbanding qiyas. Berbanding qiyas kerana hadis dhaif ini kita katakan dia dhaif tapi ada kemungkinan. Tapi kemungkinan yang marjuh lah, kemungkinan yang rendah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebab dia ada kecacatan dalam perkataannya tapi maknanya benar. Sebegitu. Mungkin dia sudah mencapai katakanlah dalam penilaian hadis tersebut bawah 50%. Tapi mungkin ada makna yang baik yang boleh digunakan daripada hadis tersebut, maka dia dahulukan daripada qiyas itu sendiri. Yang mana qiyas ini penggunaan akal, yang mana dia perkara ini kalau kita nak bahaskan panjanglah pertemuan antara dua metodologi ini, mana yang lebih tepat. Dan masalah qiyas ini kita perlu pelajari dengan teliti lah, sebab tidak semua qiyas ini tepat penggunaannya, walaupun yang digunakan sebagai dalil seperti mana dalil yang lain, Quran dan Sunnah, yang mana istidlal daripada hadis dan ayat-ayat Quran tersebut boleh terpesong, begitu juga penggunaan qiyas boleh terpesong. Sebab itu ada yang perkara yang dinamakan al-qiyas ma'al fariq. Al-qiyas ma'al fariq, iaitu qiyas yang diqiyaskan bukan pada tempatnya sebab ada perbezaan daripada sudut illah sebab perkara qiyas tu. Contohnya lah Syafi'iyah, jika Syafi'iyah mengatakan, ini contoh yang masyhur, jika Syafi'iyah mengatakan diqiyaskan tufah, apple dengan albur, gandum dalam masalah barang ribawi. Hadis tak menyebutkan hadis tidak menyebutkan apple ni sebagai barang ribawi. Tetapi bur ini ada, gandum ini ada. Barang ribawi ni barang-barang yang dia ada sifat riba. Dia perlu kita muamalat dengan barang-barang ni, dia ada kaedah yang khusus. Maksudnya kena Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan mathalan bimisal dengan jenis yang sama, tidak boleh penangguhan. Ini barang-barang ribawi lah. Dia bukan emas perak aja barang ribawi. Kebanyakan orang ingat bila barang ribawi emas perak, tak. Lebih daripada itu. Lebih daripada perkara yang melibatkan riba ini, lebih daripada emas dan perak sahaja. Ada barang-barang ribawi yang lain. Contohnya dalam masalah bur ni lah, gandum. Okey. Contohnya kalau dikiaskan antara bur, gandum dengan apple, yang mana gandum ini ada hadisnya, apple tak ada hadisnya, tapi dikiaskan sebab kedua-duanya makanan, maka ini kita katakan qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq, qiyas yang tak kena. Sebab apa? Illah ni sebab qiyas tersebut ada sifat pada gandum tersebut, sifat gandum yang menjadikan sifatnya sebagai barang ribawi. Ada beberapa sifat yang dibincangkan para ulama. Antaranya adalah al-iqtiyad. Iqtiyad dia barang tersebut boleh disimpan untuk tempoh yang lama sebagai makanan ruji. Maka sifat makanan sahaja untuk dikiaskan itu tidak sesuai untuk dikiaskan hukum gandum dengan apple tersebut. Ini yang kita namakan al-qiyas ma'al fariq. Qiyas dengan adanya perbezaan pada asal hukum yang hendak dikiaskan itu. Ini perbahasan yang agak rinci sikit pada masalah usul fiqh. Tak apalah. Itu mungkin satu tahap yang lebih tinggi lagi lah nanti, masalah pendalilan. Juga ada perkara yang dinamakan ala khilafil qiyas, iaitu perkara yang dia tidak boleh dikiaskan pun. Secara asalnya tak boleh dikiaskan. Contohnya masalah hudud. Masalah hudud, dia yajri ala khilafil qiyas. Ulama kata hukum ini dia bercanggah dengan qiyas. Sebab apa? Ada hukum-hukum yang nampak macam boleh qiyas. Contohnya hudud dalam masalah mencuri. Okey, mencuri ya. Kita ambil contoh. Tidak diqiyaskan dengan orang yang mencuri harta benda di kubur.
An-Nabash, orang yang gali kubur, ambil harta daripada mayat tersebut. Tidak dikiaskan keduanya. Nampak sama kan? Tapi tidak dikiaskan. Sebab apa? Hudud ni dia yajri ala khilafil qiyas. Dia satu hukum yang mana dia berjalan bercanggah dengan qiyas. Bercanggah dengan qiyas ataupun kaedah umum. Kaedah umum yang mana walaupun ada sifatnya boleh kita samakan. Ini semua masalah-masalah dalam qiyas yang sangat rinci lah kalau nak diperbahaskan. Tapi itu dalil-dalilnya. Itu dalil-dalilnya yang dibahaskan dalam masalah-masalah dalil-dalil daripada Quran dan dalil-dalil yang dipakai dalam penentuan hukum hakam syariah. Baik. Seterusnya. Okey, kita terus kepada kepentingan beriltizam dengan fiqh dan berpegang dengan hukumnya. Ni pun banyak saya nak skip ni. Okey, tak apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan orang Islam untuk berpegang teguh dengan hukum hakam fiqh Islam dan beriltizam dengannya dalam semua aktiviti kehidupan dan hubungan sesama manusia. Hukum-hukum tersebut semuanya bersandar kepada nas, Quran dan sunnah. Okey. Jadi pendek kata masalah-masalah fiqh Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan hukum-hukum yang telah diterangkan. Kerana itu merupakan cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita, saya sudah sebutkan, saya suka gunakan perkataan protokol. Protokol kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah protokol dengan bersama dengan orang-orang yang besar ada protokol, takkanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada protokolnya. Tidak ada protokol yang kita perlu patuhi. Jadi antara dalil dalam masalah ini adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turunlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hukum hakam ni banyak. Ada hukum hakam duniawi, ada hukum hakam bahasa. Jadi tidak semua hukum hakam tersebut ataupun kita katakan semua hukum hakam selain hukum hakam syarak tidak wajib untuk kita patuhi ataupun ianya lebih rendah daripada hukum hakam syarak dalam masalah kepatuhan kita kepadanya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa diri di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Ini dua dalil lah. Banyak dalil-dalil di sini. Yang pentingnya kita katakan hukum hakam ini perlu dipatuhi. Hukum hakam yang berdasarkan fiqh ini bukan semata-mata perbincangan para ulama, tetapi ada daripada Quran dan sunnah. Kerana itulah dia memperolehi qudsiyah, kesuciannya, bukan semata-mata pendapat. Dan pendapat manusia seperti mana kita katakan boleh diterima ataupun ditolak, tetapi perlu berdasarkan disiplin, disiplin yang jitu. Baik, kita terus kepada muka surat, sebab saya nak skip sikit, nak cepatkan sikit. Pengertian istilah ilmu fiqh. Ini lebih penting sedikit. Sebenarnya 11.47. Kita 3 minit lagi, mungkin 5 minit lagi kita pindah kepada tazkirah fiqh kita. Baik. Pengertian ilmu mustalah fiqh ni, mustalahatul fiqhiyah. Jadi sebelum memulakan bab fiqh dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, muka surat 116 perlulah diketahui beberapa istilah yang berkisar kepada semua hukum fiqh dalam semua bab. Istilah tersebut adalah yang pertama fardu. Ini kita selalu dengarlah. Fardu ialah sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuntutan secara mu'tamad dan pelakunya diberikan pahala, manakala yang meninggalkannya diberikan azab. Al-fard huwa ma talaba asy-syara' fi'luhu talaban jaziman. Diterjemahkan di sini dengan tuntutan secara mu'tamad. Maksudnya perintah di dalam Quran tersebut datang dengan nada yang tegas. Itu yang dimaksudkan tuntutan secara mu'tamad. Yang kita pasti itu adalah
perintah yang tegaslah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam, kamu diwajibkan berpuasa. Oleh itu sesiapa yang berpuasa akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya tidak berpuasa akan dikenakan azab di dalam neraka ataupun yastahiqul iqab. Kama yatarattabu ala tarkil iqab. Okey. Yang lebih tepat ta'arif di sini yang lebih tepat, bihaitsu yatarattab ala fi'il, bahasa Melayu mana? Okey. Dengan tuntunan secara mutlak, manakala yang meninggalkannya dikenakan azab. Okey, ini ketika saya belajar dulu, ini adalah ta'arif yang kurang tepat. Manakala yang meninggalkannya berhak dikenakan azab. Kena letak perkataan berhak di situ, bukan dikenakan azab. Sebab antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa dengan kehendaknya. Maka betul kita katakan dia berhak dikenakan azab. Tapi pasti ke tak? Tak pasti. Allah Subhanahu wa taala boleh berikan yastahiqul iqab. Dia berhak dikenakan azab. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan. Jadi di situ berhak, bukan manakala yang meninggalkannya dikenakan azab automatik. No. Manakala yang meninggalkan dikena azab automatik. Dan perkataan di sini azab ni lagilah salah sebenarnya. Azab ni terjemahan ni salah. Di sini kalau asal, sebab itu saya biasa menggunakan, kalau terjemahan ni mesti ada buku asal. Yang di sini asalnya adalah iqab. Iqab ni hukuman. Azab ni satu peringkat lagi atas daripada hukuman. Satu peringkat lagi. Yastahiqul iqab, iaitu dosa lah. Dan bila dosa sudah bertimbun, barulah datangnya azab. Jadi di sini ada dua kesalahan. Yang pertama, perkataan azab itu sendiri dalam terjemahan itu saya memang tak setujulah. Yang keduanya, meninggalkannya automatik dikenakan azab, pun salah juga. Berhak dikenakan azab, berhak dikenakan, dikenakan apa perkataan yang lebih tepat, balasan ataupun balasan lebih tepat. Okey, balasan lebih tepat di sini. Itu terjemahan yang azab ni satu peringkat lagi. Baik, al-wajib. Dalam mazhab Syafi'i, wajib dan fardu adalah sama kecuali pada bab haji. Wajib dan fardu adalah sama kecuali pada bab haji. Wajib dalam bab tersebut ialah perkara yang tidak menjadi syarat sah ibadat haji. Dengan kata lain, meninggalkan perkara wajib haji tidak menyebabkan ibadat haji batal. Contohnya melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah, berihram di miqat, dan perkara wajib haji yang lain. Oleh itu sesiapa yang meninggalkan perkara wajib dalam ibadah haji, hajinya tetap sah tetapi dianggap telah melakukan kesalahan. Wajib, sebab biasanya kita guna wajib dan rukun. Masalah ni wajib ni adalah perkara yang mana diwajibkan, maksudnya dia dilazimkan kita untuk buat, mesti buat, obligatory, tapi dia tidak berlaku hukum sah ataupun batal. Contohnya tadi disebutkan, kita ambil satu contoh ni, melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah. Okey, memang wajib kita buat, tapi katakanlah kita tinggalkan melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah ni, kita dapat dosa lah. Dapat dosa. Dan haji kita tidak sempurna, tapi dia sah. Dia tidak sempurna. Apatah lagi kalau kita lakukan secara sengaja. Ini kita ambil secara sengaja lah. Secara sengaja meninggalkan pelontaran anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah. Maka hajinya kita katakan masih lagi sah, tapi dia mendapatkan dosa. Bahkan kalau dia meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja, itu dosa yang bukan ringan. Sebab di situ ada, selain daripada meninggalkan perkara tersebut, dia ada unsur tahwinus syara', merendahkan syarak. Dia rasa tak apa, Nabi SAW, betul Nabi SAW buat perkara ni, tapi kita tinggal tak apa. Itu ada unsur pelecehan kepada syarak. Memang besar lah, dosa di situ besar. Tapi kita katakan sah hajinya, sah hajinya. Tetapi dianggap telah melakukan kesalahan. Justru dia wajib menggantikannya dengan fidyah, iaitu menyembelih binatang ternakan. Sementara fardu di dalam bab haji ialah perkara rukun lah sebenarnya. Biasanya digunakan rukun. Rukun dalam bab haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan ibadah haji luput dan tidak sah. Contohnya wukuf di Arafah, tawaf ifadah, dan fardu-fardu atau rukun-rukun yang lain. Rukun-rukun yang lain. Sesiapa yang meninggalkan ketika menunaikan haji, batallah ibadah hajinya. Okey, itu istilah ketiga adalah istilah fardu ain. Fardu ain adalah tuntutan wajib ke atas setiap individu mukallaf dengan tuntutan secara mu'tamad.
Seperti salat, puasa, haji, bagi yang tidak berkemampuan, ibadah-ibadah ini wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai didirikan oleh sebahagian mukallaf sahaja. Ini setiap orang lah. Sedang kata fardu ain ini tuntutan wajib ke atas setiap individu. Fardu kifayah adalah suatu tuntutan atas sekumpulan orang Islam. Ini collectively lah. Bukan atas setiap individu. Dengan kata lain, apabila sebahagian daripada mereka melakukan tuntutan tersebut, maka sudah memadai dan dosa orang lain yang tidak melakukannya gugur. Tetapi semuanya berdosa dan dianggap derhaka sekiranya tidak ada pun seseorang yang melakukannya. Contohnya dalam menguruskan jenazah dan melakukan salat jenazah ke atasnya. Dalam hal ini menjadi kewajipan ke atas orang Islam untuk menguruskan jenazah dengan memandikan, mengkafankan, menyembayangkan dan mengebumikannya. Kewajipan ini akan tertunai apabila seorang daripada mereka melakukannya. Sekiranya tidak ada seorang pun yang menguruskannya, maka semua orang Islam berdosa kerana meninggalkan fardu kifayah. Okey, ini jelas kot. Ini kita biasa dengar. Kelima, rukun. Rukun adalah perkara yang wajib dilakukan dalam suatu amalan. Mana ditarif di sini? وهو ما وجب عليه فعله وكان جزءا من حقيقة الفعل. Okey, rukun ialah perkara yang wajib dilakukan dalam suatu amalan. Ini kerana ia adalah sebahagian daripada hakikat amalan tersebut. Seperti membaca Al-Fatihah, rukuk dan sujud ketika bersalat, kesemua ini dinamakan rukun. Iaitu salat tersebut tidak dinamakan salat, melainkan ada perkara-perkara yang disifatkan sebagai rukun tersebut. Al-Fatihah yang kita sebutkan sebagai rukun lah. Kalau hilang komponen-komponen tersebut, maka salat itu tidak menjadi salat. Dia jadi ibadah lain lah. Dia jadi ibadah lain. Yang keenam, syarat. Syarat adalah perkara yang wajib dilakukan dalam satu amalan, tetapi bukanlah sebahagian daripada hakikat amalan tersebut. Dia luar daripada hakikat amalan tersebut. Bahkan perkara tersebut mendahuluinya. Seperti berwudu, masuk waktu salat, menghadap kiblat. Semua perkara tersebut adalah di luar hakikat salat, tetapi perlu berlaku sebelum menunaikannya untuk memastikan salat tersebut sah. Ataupun apa-apa ibadah sah lah. Apa-apa ibadah sah. Iaitu apa yang wajib dilakukan, walakinnahu laisa juz'an min haqiqatil fi'il. Baik. Syarat. Ketujuh, mandub. Baik. Mandub ini adalah perkara yang dituntut oleh syarak melakukannya, tetapi dengan tuntutan secara tidak mu'tamad. Ini bezanya. Tadi kalau dalam wajib, syarak memerintahkan kita untuk melakukannya, tetapi dengan perintah yang mu'tamad, yang tegas. Tetapi mandub ialah perkara yang dituntut syarak juga, tetapi dengan tuntutan yang tidak mu'tamad dan tidak tegas. Tidak tegas. Dan diberikan pahala jika melakukannya, serta tidak berdosa jika meninggalkannya. Ini secara umum lah. Tidak berdosa jika meninggalkannya. Contohnya salat duha, qiyamul lail, berpuasa 6 hari pada bulan Syawal dan lain-lain. Ada nama-nama lain selain mandub ini diberikan nama sunnah, mustahab, tatawwu', nafal. Ini semua maksudnya sama. Cumanya, kalau kita lihat dalam perbahasan kitab-kitab para ulama, sunnah ini dimaksudkan adalah perkara yang ada dalil lah. Dalil yang jelas daripada hadis Nabi SAW. Tetapi perkara-perkara lain daripada lafaz sunnah seperti mustahab, mandub, tak semestinya. Contohnya, sebelum solat, kalau kita jumpa perbahasan sebelum solat digalakkan, atau kita kata yustahab, digalakkan untuk kita menghilangkan gangguan selepas solat, sebelum solat, minta maaf. Ataupun lebih terperinci, mungkin dalam perbahasan kitab yang baru moden. Kalau ulama tulis, digalakkan untuk menutup handphone sebelum solat. Of course dalam hadis Nabi tak ada. Tak ada. Tapi digalakkan tersebut berdasarkan prinsip yang ada dalam hadis Nabi SAW dan prinsip syarak. Iaitu antaranya hadis Nabi SAW, iaitu Nabi pernah mengoyakkan kain yang ada gambar di hadapan Nabi SAW sebab ganggu Nabi salat. Dan memang dalam salat kita diperintahkan untuk khusyuk. Dan cara untuk kita khusyuk adalah dengan menghilangkan gangguan-gangguan sebelum salat. Walaupun tidak ada hadis dalam perkara tersebut, tetapi boleh kita kata digalakkan? Boleh. Kita kata digalakkan. Ini makul. Secara akalnya masuk akal. Masuk akal. Sebab itu perbahasan mustahab. Perbahasan mustahab ini lebih luas daripada perbahasan sunnah. Dan kita tidak boleh segera mengatakan, kalau ulama katakan kenapa perkara ini mustahab sedangkan tidak ada hadis? Berhati-hati dulu. Kadang-kadang perkara tersebut memang wajar. Memang wajar daripada sudut fiqhnya. Ini panjanglah, nanti kita akan bincangkan. Saya ingat nak cepat, tak sempat lagi. Padahal dah cepat dah tu. Tak apa, insyaAllah. Nanti insyaAllah kita sambungkan yang sedikit je sebab saya nak cepat-cepat masuk dalam hukum sebenarnya. Ini masih lagi perbahasan kan. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa alam.